Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So welcome back to Hafiz channel. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe. Siapa yang belum tonton video, boleh tonton video. Okay, so hari ni saya nak cerita tentang, saya dah cerita untuk video yang lepas tentang mahal ke study master atau PhD dekat UPM. Kali ni saya nak cerita tentang bantuan kewangan yang kita sebagai seorang pelajar boleh dapat bila sambung belajar dekat master dan PhD di UPM. So, kat sini saya akan share tentang 10 bantuan kewangan yang korang boleh dapat. So, secara brief, general, nanti korang boleh usyal, korang boleh Google dan sebagainya. So, yang pertama, kalau korang study kat UPM ni, korang boleh dapat GRF. So, high possibility lah kalau buat research boleh dapat GRF, which is Graduate Research Fellowship. Untuk master dibayar 1,300, untuk PhD dibayar 1,500 sebulan. Sebab kita buat research ni by semester, iaitu satu semester dalam 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan ni korang darab sendirilah kalau master dapat berapa, PhD dapat berapa. Okey, sebenarnya rate dia ni berbeza ikut U. Contoh dalam UKM, kalau korang boleh usyar, boleh tengok dalam 1,800. Dia lagi tinggi lah dia bayar untuk PhD. Master dia pun 1,500. Sebab dulu UPM dia bayar tinggi. Sebab lately lah dia tukar masa 3, 4, 5 tahun lepas dia tukar. Before this, master dapat 1,500, PhD dapat 1,700. Tapi sebab dia kata tak ada duit dan apa dan sebagainya, sekarang master dapat 1,300, PhD dapat 1,500. Tak kisah korang ambil fakulti sains ke, korang ambil veterina ke dan sebagainya, possibility tu ada untuk dapat GRF. So, bila korang nak sambung, korang jumpa SB, korang dapat your potential SB, korang kena tanya macam mana cara nak apply untuk master dengan PhD. Cumanya akan ada masalah sebab lately 1-2 tahun ni dia tak buka untuk permohonan baru. So it's quite tricky that because dia tak ada dana. So dekat GRF ni tapi korang boleh cuba dekat UU yang beri GRF sebab banyak je U by Research akan bagi Graduate Research Fellowship. So korang kena tanya dulu SB korang, ada tak U ni tawarkan. So kita boleh apply sebab mostly lah yang apply 70 to 80% dia akan berjaya untuk dapat GRF. Cuma ada kontrak. Biasalah orang bagi kita duit kena ada kontrak. So kontrak dia, kalau master, contoh kat UPM lah saya share, kita kena publish kurang-kurangnya satu paper dalam Q1 atau Q2. Dia ada syarat dia lah. Kalau PhD kena publish 2 paper dalam Q1 atau Q2. So kalau kita buat by research, it's not a big deal lah. Kalau korang dah bergelumang dengan dunia jurnal ni, kalau kita buat kerja kita, memang kita nak publish to the higher impact factor journal supaya kita punya journal tu lebih berkualiti lah. So sebenarnya kalau korang dah tercebur dalam bidang research ni, it's a win-win situation lah. Kita pun memang nak paper kita publish dekat high Q. So by having that, kita pun dapat memenuhi untuk GRF ini. Basically, kalau korang tak dapat fulfill, dia akan kejar lah. So dia suruh bayar balik. So ada certain condition yang korang akan terlepas lah. Kalau contoh masalah kesihatan dan sebagainya. Okey, itu yang pertama tentang Graduate Research Fellowship. Yang kedua tentang grant. Korang pernah dengar tak tentang grant? So potential SB korang, before korang nak sambung, tanya dulu doktor, profesor ke, doktor atau profesor ni ada tak grant yang dia baru dapat. Korang boleh, dia ada trik dia macam mana nak check. Korang kalau masuk EU tu, dia ada Facebook kan, Facebook faculty contoh, dia akan upload. Dia akan cakap, oh tahniah kepada doktor ni kerana dapat grant ni, tahniah kepada doktor ni dapat grant ni. Korang boleh usyar. Dan sebelum, selalunya dalam iklan dia akan cakap kat situ dia ada grant anda apa, FRGS ke, TRGS dan sebagainya. So korang boleh tengok grant tu. So bila ada grant, so bila korang nak sambung, tanya SB korang, ada tak peruntukan untuk membayar korang sebagai SGRA. So kita ada Student Graduate Research Assistant. So SGRA ni dia dibayar melalui grant. So jika contoh grant ada 100k, tapi korang jangan buta-buta tengok 100k tu akan bagi kat korang. So dalam grant ni dia ada allocation. First tadi korang kena tanya, ada tak allocation untuk membayar pelajar? Sebab certain grant dia hanya boleh beli bahan kimia, dia hanya boleh beli peralatan makmal, dia tidak boleh membayar student. So kena tanya betul-betul tricky kat situ. Dan kalau korang tanya grant tu boleh bayar student ke tak, kena tanya grant tu boleh bayar sebanyak berapa kepada student. Contoh, allocation yang diberikan adalah 20k.
So kita tengok 20,000. Okay, 20,000 kan. Kita ada 20,000 contoh kat geran tu. Contoh dia akan bayar 1,500 lah kat korang kan. Korang bagikan dengan 1,500 dapat berapa kali? Cuma dapat 13 kali. 13 kali tu tak sampai setahun lebih je. So kena tengok sampai berapa lama geran tu boleh bayar. So basically allocation tu sampai 40k lah supaya boleh tanggung master korang 2 tahun. Kalau PhD dia lagi banyak. So macam itu. Kena bertanya. Jangan saja-saja nak sambung. Saya berminat tapi saya family tak kaya sangat, tak ada duit, tapi senyap je. So video saya ni more tertuju kepada mereka yang nak sambung tapi financial dia kurang. Bagi mereka yang anak-anak datuk, Tan Sri semua tak kisahlah banyak duit kan. So bagi rakyat marhen, korang kena bertanya. Saya share ni supaya korang tahu ada sebenarnya bantuan. Kalau korang buat bidang tu, bidang yang lecturer tu, dia dapat grant, contoh buat projek tentang supercapacitor ataupun solar cell. Bila korang buat, ada allocation, korang layak sebenarnya diberi dan memang akan diberi sebab sebenarnya lecturer ni dia nak cari student supaya buat. Grant yang dia dapat tu sebenarnya dia apply dulu. Student tak ada lagi, sebab tu lepas tu baru dia cari student. Lepas tu bila korang buat kerja, korang publish, then is a requirement of the grant is to get a publishable paper. So win-win situation, dia akan bayar kamu. Okay, lepas tu korang kena tengok lah apa yang diperlukan. Selalunya dia nak paper je requirement dia. Okay, tu yang kedua SKRA. Yang ketiga, MARA. Okay, untuk MARA ni dia tak banyak dia bagi. Contoh dia buka MARA ni dia pinjaman boleh ubah. Macam biasalah MARA JPA yang pinjaman boleh ubah. So dia bagi dalam 800 sebulan. Ada kurang sikit lah. Tapi boleh lah daripada tak ada. Contoh korang tak dapat JRF, tak dapat SGRA, tiba-tiba MARA buka, korang mohon dapat. So MARA pun antara salah satu ruang-ruang yang korang boleh masuk kalau tak ada financial. Okay, next kita ada My Brain Science. Ini untuk mereka yang ambil kimia, physics, dengan matematik atau statistik. Kimia, physics, bio. Okay, untuk My Brain Science ni dia bayar masyuk juga lah, 1,000 plus. Tak tahu rate dia sekarang berapa, 1,500 kot, 1,200 kot. So, tapi My Brain Science ni dia syarat dia tinggi. Syarat dia kena dapat 3.65 pada degree CGPA korang, baru korang boleh mohon MARA. So dia quite tricky lah. So kalau korang dah tiba-tiba korang punya CGPA power, university tak ada grant, doktor korang tak ada grant, korang boleh lah try My Brain Science. Okay, next korang boleh try yang paling masyuk, beasiswa yang di Pertuan Agong. Ni masyuk gila ni. 3,000 plus korang boleh dapat untuk master ataupun PhD. Dia ada bidang yang senaraikan, mostly tentang sains dan teknologi lah. So korang boleh tengok dekat laman web dia, korang boleh usah. Korang boleh tengok bila dia dibuka, requirement dia apa. One of the requirement kalau saya ingat, korang punya PNGK juga kena 3.75. Lepas tu korang kena pandai bercakap lebih daripada 2 bahasa. Itu salah satu requirement dia lah. Kalau korang jenis yang aktif masa degree, masuk persatuan jadi presiden, boleh lah try apply. Okay, next kita ada TAM. TAM ni antara masyuk juga. Tetapi boleh cakap dia kelas-kelas kayangan lah. Mana yang rapat dengan dekan, timbalan dekan, dia adalah tenaga akademik muda. Tapi sebenarnya ikut korang punya rezeki, sebab setiap rezeki tu telah diaturkan. Kalau mak korang rajin doa kan. TAM ni, tenaga akademik muda ni dia ada dekat setiap fakulti. Sebenarnya kalau korang, okay lah saya share sikit lah. Sebelum korang nak sambung sebenarnya, the best thing, go to the faculty, tanya staff, tanya dekat mereka tentang kekosongan lecturer. Contoh lecturer kekosongan dari kimia atau organik, kimia dalam segi matematik. So dia akan tawarkan grant mengikut kekosongan tersebut. So korang kena ambil specifically. Korang contohnya korang ambil korang punya research tu dia nak specifically dalam kimia tak organik. So most possibly korang boleh dapat tenaga akademik muda. So nama korang akan dinaikkan oleh dekan. So akan naik masuk mesyuarat EU, dan korang akan dapat. So rate dia banyak, 3,000 lebih korang akan dapat. So it's worth it. Kalau korang jenis yang suka masuk persatuan, rapat dengan orang jabatan dan sebagainya waktu degree, most probably kemungkinan besar korang akan dapat. Okay, dan kita ada JPA yang ketujuh. JPA pun macam MARA. So rate dia pun lebih kurang. Dia pun boleh ubah. Boleh dah check. Dia beasiswa yang boleh ubah. Kalau kerja kerajaan free, kerja swasta kena bayar dalam 50%, JLC 25%. Kalau pergi overseas kena bayar full. Itu tentang JPA. Then of course
paling low spec, kalau korang tak dapat apa-apa, try minta PTPTN. Tapi kalau degree korang dah ada PTPTN, master PhD nak ambil PTPTN, nanti hutang lagi banyak kan. So kena fikir-fikirkan yang tu. Dan korang boleh try macam-macam benda lain, contohnya Sime Darby dan sebagainya yang swasta. Kalau kerja korang tentang kelapa sawit, kerja korang tentang plantation kelapa sawit, cara nak perbaiki buah kelapa sawit, mostly kalau korang minta Sime Darby, confirm dapat. So dia kena kerja yang relate. Bila korang nak ambil grant sesuatu tu, scholarship sesuatu tu, dia mesti ada beri benefit kepada dia orang. Kalau Sime Darby tentang kelapa sawit, getah dan sebagainya, getah ada ke tak ada? Kelapa sawit je. So korang antara yang saya share ni, yang paling top, yang paling senang dapat kalau ada kat YouTube, GRF, SGRE tentang grant. Kalau korang the one and only, kalau the one and only yang terpilih, insan-insan terpilih boleh dapat Marine Science, beasiswa yang di Pertuan Agong, boleh dapat tenaga akademik muda. So depend dekat luck korang. Tapi jangan mengaku kalah. Korang boleh try semua ni. Tapi sebelum tu korang kena belajar tentang financial, kena tahu berapa makan dan minum sebulan. Contoh roughly saya, paling mahal pun RM20 satu hari. So roughly 600. Sebab kita makan pun kat KL lah, bukan masak sendiri. Okay, dan contoh sewa bilik 200 dan 600. Contoh minyak dengan top up dalam 100. Ini menolak apa kita pergi KFC, McD dan sebagainya. Dah kena bayar 900. Kalau korang hanya dapat 1,500, korang hanya berbaki 600. So fikir-fikirkan macam mana nak bayar yuran sikit, nak kumpul duit. So kat situ korang kena fikir. Bagi mereka yang tak mengharapkan ibu bapa, yang loan ranger, so bantuan financial ni sangat membantu. Jadi jangan menyerahkanlah. Antara list-list yang diberikan ni, GRF, SGRA, MARA, My Brain Science yang di Pertuan Agong, Tenaga Akademik Muda, JPA, PTPTN, Sime Darby dan other scholarship, korang kena grab the opportunity. It's all about you. You mesti tanya SBU. You mesti buat research, Google kat internet, pergi naik pejabat tanya, ada tak scholarship ni? So nanti akan memudahkan perjalanan master atau PhD mu. So itu je untuk perkongsian kali ni. So jangan kalah. Sebenarnya kalau tak ada duit, kita orang miskin pun kita boleh sebenarnya sambung sampai ke peringkat paling tinggi tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Okay, itu je untuk video kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.